Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara okey? Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara okey Ustaz? Alhamdulillah, Ustazah lama tak dengar suara. Ada Ustaz, sibuk je. Iya. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hadirin yang berbahagia, yang dikasihi lagi dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jadi pada petang yang berbahagia, petang yang mulia ini, alhamdulillah, insya-Allah kita dapat kembali menyambung bacaan tadabbur ataupun majlis tadabbur kita, insya-Allah siri yang kedua pada malam pula. Siri yang kedua pada petang ini iaitu tafsiran ataupun penjelasan berkaitan dengan muqaddimah surah Al-Kahfi. Baik. Jadi apa yang telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu adalah berkaitan dengan satu surah yang Allah Azza wa Jalla turunkan pada sebab asalnya merupakan jawapan kepada pertanyaan beberapa orang musyrikin kepada Nabi SAW. Nanti insya-Allah kita akan melihat kisah tersebut yang akhirnya Allah menurunkan surah Al-Kahfi. Tetapi di sebalik itu surah Al-Kahfi merupakan satu surah yang penting bagi kita, iaitu di mana dia terdapat beberapa ganjaran ataupun fadilat ataupun kelebihan yang disebutkan sendiri oleh Nabi SAW. Dan yang lebih menarik, fokus fadilat surah Al-Kahfi ini adalah berkaitan dengan fitnah yang dibawa oleh satu entiti, satu individu yang mana dipanggil dalam Islam sebagai Ad-Dajjal, atau dipanggil dalam agama, dalam Injil sebagai Antichrist, ya. Anti kepada Christ ni, anti kepada Jesus lah, anti kepada Isa, atau dipanggil oleh orang-orang Yahudi sebagai Messiah, sebagai penyelamat mereka. Dan Ad-Dajjal menamakan dirinya sebagai Al-Masih. Ini kita dapati daripada hadis Al-Jassasah, ya, hadis Jassasah, hadis seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari yang akhirnya terdampar dalam pelayarannya di sebuah pulau dan bertemu dengan Ad-Dajjal. Dan Dajjal menerangkan dirinya sebagai ataupun menamakan dirinya sebagai Al-Masih. Ya, sedangkan Al-Masih yang sebenar adalah Isa. Okey, jadi sebab itu kita tidak memanggil Dajjal dengan Al-Masih. Tetapi kita kalau nak sebut juga Al-Masih, kita akan panggil dengan Al-Masihud Dajjal, Al-Masih yang pendusta. Ya, tetapi kita sering sebutnya dengan Ad-Dajjal. Seperti mana yang telah kita bincangkan, perbahasan mengenai Dajjal ini adalah suatu perbahasan yang rumit, suatu perbahasan yang menarik, suatu perbahasan yang mana kita perlu kepada satu analisis kepada semua hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan, pertama, sifat fizikal Dajjal itu sendiri, keberadaannya, kemampuannya, bahkan turut dibahaskan mengenai hakikat Dajjal itu sendiri, ya. Baik. Dan apa yang lebih merumitkan dan memuskilkan adalah terdapat satu sosok di zaman Nabi SAW, satu sosok pemuda Yahudi yang bernama Safi atau dipanggil sebagai Ibnu Sayyad. Dia ini adalah orang yang dijuluki sebagai Dajjal di zaman Rasulullah SAW. Bahkan yang menjuluki beliau dengan Ad-Dajjal adalah sahabat-sahabat yang besar seperti Umar, Hafsah, Abdullah bin Umar, ya, dan juga
beberapa sahabat yang lain seperti Jabir, seperti Abu Zar dan selainnya. Bahkan para ulama turut berbeza pandangan mengenai hakikat Ibnu Sayyad ini. Okey. Adakah dia Dajjal ataupun dia bukan Dajjal? Ada yang menyatakan dia Dajjal, ada yang menyatakan no, dia bukan Dajjal. Ada yang menyatakan dia Dajjal daripada Dajjal-Dajjal yang ada yang menyatakan dia adalah dukun, ya. Ada yang menyatakan dia ni apa lagi? Jelmaan Dajjal dan sebagainya. Baik. Apapun ia berbalik kepada satu hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi SAW, inni qad haddastukum 'anid dajjal hatta khashitu alla ta'qilu. Sesungguhnya aku telah menceritakan kepada kalian keseluruhannya tentang dajjal dan aku amat khawatir kalian tidak mampu untuk memahaminya. Jadi memang betul lah rupanya kita memang tak mampu pun nak faham apa sebenarnya si Dajjal ini. Tapi fitnahnya besar. Ya, fitnahnya besar. Fitnahnya bukan bermain dalam taman kita. Ya, fitnahnya bukan bermain di kampung kita. Tetapi fitnahnya bermain secara global. Okey, secara global. Secara menyeluruh. Kerjanya adalah untuk merosakkan sistem kehidupan manusia. Ya. Baik. Jadi insya-Allah sebelum kita masuk ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi ini, minggu ini kita nak clarify dulu tentang Ad-Dajjal ini, kerana kalau kita tidak mengetahui tentang Dajjal, maka kita macam mana kita nak memahami surah ini yang menjadi pelindung daripada fitnahnya. Baik. Saya tidak berpandangan bahawa fitnah Dajjal itu belum bermula. Itu pandangan saya. Saya ulangi, saya tidak berpandangan yang mana fitnah Dajjal itu belum bermula. Maksudnya pandangan saya apa? Pandangan saya kata fitnah Dajjal ini telah ada, telah wujud. Sejak bilakah ia wujud? Bagi umat Nabi SAW, fitnahnya telah bermula sejak daripada kewafatan Nabi SAW. Jadi, maknanya dia ada dan memang dia ada. Dia tidak ada sesiapa yang boleh menafikan keberadaannya dan kewujudannya. Cuma orang bahas kalau dia tu di mana? Majoriti menyatakan dia berada di sebuah pulau berdasarkan hadis riwayat Muslim daripada yang kita panggil sebagai hadis Jassasah tu yang saya ceritakan tadi. Tamim Ad-Dari duk jumpa dia di pulau. Jadi ramailah yang menyatakan dia duk di pulau tu sampai ke hari ini. Jadi nanti dia akan keluar. Sebab Nabi kata one day dia akan keluar. Cuma Nabi tidak sebut dia keluar itu daripada mana secara jelas. Melainkan Nabi ada sebut dalam satu hadis yang mana Dajjal ini dia akan keluar daripada Khurasan. Okey, daripada Khurasan. Tuan-tuan tahu, perempuan tahu Khurasan di mana? Khurasan. Siapa tahu? Malaysia ke Khurasan? Bukan agak Afghanistan, Ustaz. Khurasan ni Iraq. Iraq. Dia Iraq itu masih lagi Farsi, di belakang Iraq. So Iraq, Iran, di belakang Iraq dan Iran itu Khurasan, negara Tantan. Kan? Negara Tantan. Palestin salah. Bukan. Tapi dia akan berada di Palestin. Tapi dia tak. Nabi tak pernah sebut dia keluar daripada mana. Okey, Nabi tak pernah sebut dia akan keluar daripada pulau. Itu fakta. Walaupun ramai yang kata dia ada kat pulau. Dia ada kat pulau lah sebab Tamim Ad-Dari jumpa dia kat pulau kena belenggu. Tapi Nabi tak kata dia keluar itu dia keluar daripada pulau. Baik. Nabi kata dia keluar daripada Khurasan. Khurasan, puan-puan sekalian, itu bukan laut. Itu center dataran tengah Asia, benua Asia. Okey? Baik. Dan dia akan disambut oleh orang-orang Yahudi di Isfahan, Iran, di Iran. Baik. Kalau kita himpun beberapa riwayat, kita akan bertemu satu riwayat yang mana Nabi menjelaskan pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal itu berlaku di sebuah pulau di Bahrul Iraq, di lautan Iraq. Jadi kalau kita kena buka atlas pula nak kaji. Jadi perempuan pun fikirlah
Ustaz ingat saya ada masa nak sakit kepala, Ustaz cerita je lah. Tak ada siapa nak kaji. Ustaz cerita. Dan saya ceritalah. Jadi Bahrul Iraq ni kalau kita ikut logik Bahrul Iraq, kalau pulaunya di Bahrul Iraq, bila dia keluar daripada pulau tu, logik dia akan keluar ke daratan Khurasan. Itu tak dinafikan. Dan dia akan disambut oleh 70,000 Yahudi di Isfahan. Baik, ada lagi ke 70,000 orang Yahudi di Isfahan hari ini? Jawapannya pada hari ini, Isfahan hanya menempatkan sekitar berapa ribu orang Yahudi sahaja. Dulu ya, itu antara kota Yahudi. Tetapi setelah tertubuhnya negara haram Israel pada 14 Mei 1953, 1948, 48 ke 47 lupa dah. 48, ya. Maka orang-orang Yahudi daripada Iran ni banyak yang dah berpindah keluar daripada Isfahan, masuk ke Israel, dan yang menetap tinggal di Iran pun pada hari ini majoritinya berada di ibu negara Iran, iaitu di Tehran. Okey, baik. Tetapi Ibnu Sayyad, balik kepada Ibnu Sayyad, dalam Tarikh Isfahan, dalam kitab Tarikh Isfahan, pernah dinyatakan seorang sahabat, saya pernah ceritakan, pergi ke Isfahan dan mereka melihat, ya, mereka melihat apa? Mereka melihat satu pesta orang Yahudi. Bila ditanya apakah sambutan ini, dia kata sambutan menyambut raja kami. Siapakah ia? Maka mereka menjawab Ibnu Sayyad. Sedangkan sifat itu adalah sifat Dajjal yang disambut oleh 70,000 orang Yahudi daripada Isfahan. Baik. Jadi kesimpulannya kisahnya muskil. Itu jawapan dia. Bahkan, okey, hadirin mati Allah sekalian, Ibnu Sayyad ini sendiri pun dia boleh melakukan perkara-perkara yang pelik. Okey. Saya baca satu ulasan tesis daripada Dr. Yusuf bin Abdullah Al-Wabil, Mufti Madinah. Beliau dalam satu tesis masternya memuatkan bab Ibnu Sayyad dan Dajjal sebagai bab tanda-tanda akhir zaman. Persoalannya, adakah Dajjal itu sudah ada di zaman Nabi SAW? Sebelum menjawab pertanyaan itu, ya, dia kata terlebih dahulu kita harus mengetahui keadaan Ibnu Sayyad. Adakah dia Dajjal atau bukan? Kalau Dajjal itu bukan Ibnu Sayyad, maka apakah dia telah ada sebelum kemunculannya untuk membawa fitnah? Sekarang ni dia tak muncul. Sebab tak siapa tahu Dajjal siapa sekarang? Siapa pun tak tahu. Dia ada tak? Soalan dia. Dia ada. Tapi siapa dia? Siapa tahu. Dia belum muncul. Okey. Sebelum menjawab pertanyaan di atas, mari kita mengenali Ibnu Sayyad. Namanya Safi. Ada yang menyatakan namanya Abdullah bin Sayyad. Okey. Dia daripada kalangan Yahudi Madinah. Ya, ada yang menyatakan dia daripada kelompok Ansar sebab dia masuk Islam setelah wafat Nabi tu. Ya. Baik, dia masih kecil ketika Nabi di Madinah. So masa di Nabi di Madinah tu, dia tu kecil lagi. Nak cerita ni. Macam mana nak cerita? Saya bukanlah kaki filem. Tapi siapa pernah tengok cerita The Omen 1976? Cerita tu keluar 1976. Okey, 1976. Tajuk dia The Omen. The Omen ni sering disifatkan sebagai The Sons of Demon. Anak iblis. Tak sebut Zainab Angguk tu. Mana macam pernah tengok tu. Okey. Tak adalah, bukan saya nak kait dengan filem. Tapi kadang-kadang bila tengok filem senang nak faham. Begitulah. Okey. Sebab apa? Ibnu Sayyad zaman Nabi dia kecil lagi. Keberadaan Nabi di Madinah tu, masa dia muncul bersama dengan Nabi tu, dia kecil lagi. Dia budak lagi. Tapi sahabat duk tengok dia pelik-pelik. Boleh besarkan badan, boleh bercakap seorang. Dia mengaku depan Nabi, dia kata aku melihat arasy Allah. Kan? Dia mengaku bila Nabi tanya engkau beriman aku Rasulullah, dia tanya balik Nabi, adakah kamu juga beriman aku juga utusan Allah? Sudah. Jadi tak sesuai lah dengan
karakter dia itu. Karakter dia itu. Maknanya dia ni mungkin jasadnya Ibnu Sayyad, tapi faham tak perempuan sekalian? Dia macam orang kena macam tu lah. Okey. Baik. Dia ada anak namanya Umarah. Dia ada anak, ini maknanya dia besar, dia kahwin. Dia ada anak nama Umarah yang merupakan salah seorang tokoh tabi'in yang saya pernah sebutkan menjadi guru kepada Imam Malik. Imam Maliki, anak dia, Umarah bin Ibni Sayyad. Baik. Kata Al-Imam Az-Zahabi. Baik. Ayahnya seorang Yahudi. Lalu Ibnu Sayyad dilahirkan dalam keadaan buta sebelah matanya dan sudah berkhatan. Okey, ini Imam Az-Zahabi cerita. Ayahnya nama Abdullah. Okey. Maaf. Ayahnya seorang Yahudi. Imam Az-Zahabi sebut Ibnu Sayyad ni nama dia Abdullah. Ayah dia seorang Yahudi dan Ibnu Sayyad ni dilahirkan dalam keadaan buta sebelah mata ni. Dialah orang yang dijuluki sebagai Dajjal. Lalu dia masuk Islam selepas wafat Nabi SAW. Baik. Okey. Baik, kita sambung. Perihal Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad terkenal sebagai orang yang dusta pada kata-katanya. Ini Ibnu Sayyad masa zaman Nabi tu. Masa zaman sahabat. So sahabat Nabi dan para sahabat kenal dia ni dengan perwatakan apa? Orang mengenalinya, para sahabat mengenalinya sebagai seorang pembohong, pendusta. Kadang-kadang dia melakukan ritual praktik tukang ramal, dukun. Okey. Ada kalanya benar dia buat tu, ada kalanya dusta. Okey. Maka tersiarlah khabar di kalangan manusia bahawa dia adalah Dajjal. Okey. Sebagaimana akan disebutkan dalam ujian Nabi SAW terhadapnya. Nabi menguji Ibnu Sayyad. Okey. Baik. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Ibnu Umar, bukan Umar, anak dia, Ibnu Umar. Okey. Menceritakan bahawa ayahnya siapa? Umar, pernah pergi bersama dengan Nabi dalam satu rombongan untuk menemui Ibnu Sayyad. Jadi Umar ni satu hari dia pergilah dengan Nabi. Pergi, ya Rasulullah nak pergi mana ni? Kita nak buat sedikit investigation. Ini private investigation. Don't tell pada siapa-siapa di kalangan kita, because kita ada benda besar kita nak buat. So nak buat apa ni? Kita nak siasat Ibnu Sayyad ni siapa. Hingga mereka berjaya menemui Ibnu Sayyad ketika ia sedang bermain-main dengan anak kecil di sebuah bangunan yang tinggi seperti benteng yang ada di antara lembah kaum Ansar. Maknanya Ibnu Sayyad masa ni umurnya berapa? Dia main dengan budak-budak, duk main basikal, duk main bola, duk main macam-macam. Ya, baik. Sebab tu kalau saya cerita tadi, kalau tengok cerita The Omen tu sebiji cerita dia. Pengarah The Omen tu baca cerita ni, ataupun pengarah dia ataupun penulis skrip dia tu Dajjal, habis cerita. Jadi dia cerita sebiji macam ni. Ketika itu Ibnu Sayyad sudah hampir, pada masa ini Ibnu Sayyad dia main dengan budak-budak, tapi masa tu usia dia tu dia akhir zaman kanak-kanak lah, maksudnya nak masuk menengah gitulah. Dan dia tahu akan kedatangan Nabi SAW, sehingga baginda memukulnya dengan tangan
baginda sambil berkata, "Atashhadu anni Rasulullah." Ibnu Sayyad, adakah engkau bersaksi aku adalah utusan Allah? Ini yang Ibnu Sayyad kata. Okey. Dia kata, saya bersaksi bahawa engkau adalah Rasul bagi kaum-kaum ummi, dia kata. Dia kata dia beri satu syahadah. Dia kata betul. Engkau adalah utusan Allah, dia kata. Lepas tu Ibnu Sayyad pula berkata, dia jawab balik pada Nabi, "Atashhadu anni Rasulullah?" Dia balas balik pula. Engkau bersaksi aku ni adalah utusan Allah juga? Sudah. Ya. Nabi menjawab, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kata Nabi. Itu Nabi punya jawapan. Okey, apa pandanganmu, kata Nabi. Balas balik kepada Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad berkata, telah datang kepadaku seorang yang jujur dan seorang pendusta. Ibnu Sayyad kata. Ni Nabi depan dia ni. Nabi depan dia, Umar depan dia, dia kata telah datang kepadaku seorang yang jujur dan seorang yang dusta, dia kata. Okey. Baik. Nabi bersabda, fikiranmu kacau bilau. Okey. Apakah saya menyembunyikan sesuatu terhadapmu? Nabi kata. Ibnu Sayyad menjawab, ya, ad-dukh, dia kata. Ya. Nabi kata, ya, bila Ibnu Sayyad kata telah datang kepadaku seorang yang jujur dan pendusta, Nabi kata, pemikiran aku ni sedang kacau bilau, kata Nabi. Apakah aku menyembunyikan sesuatu terhadapmu? Maksudnya, Ibnu Sayyad kata Nabi dusta, Nabi tipu. Okey. Ibnu Sayyad menjawab, ad-dukh, dia kata. Dukh ni apa? Dukhan, apa tu? Asap. Tahu sebab apa? Masa turun surah ad-dukhan. Ya. Baik. Nabi bersabda, duduklah, kata Nabi. Sesungguhnya engkau tidak akan dapat melampaui kedudukanmu, kata Nabi. Baik. Nabi bersabda, jika ia menyindir, maka engkau tidak dapat menguasainya. Nabi sebut pada Umar. Wahai Umar, Nabi kata, masa dia menyindir, engkau tidak akan dapat menguasainya. Tetapi jika ia tidak menyindir, maka tidak ada kebaikan untukmu dalam membunuh. Maksudnya apa? Dia lebih kurang macam ni lah, kata Nabi. Nabi buat satu kesimpulan, Nabi kata, jika dia ni Dajjal, jika dia ni Dajjal, kamu tak boleh bunuh dia. Sebab dia tak boleh pun. Dia hanya mati di tangan Nabi Isa AS. Tapi kalau dia bukan Dajjal, no point lah untuk bunuh dia. Dia adalah seorang Yahudi yang mengikat perjanjian dengan penduduk, dengan Nabi SAW di kota Madinah. Baik. Dalam satu riwayat, Nabi bertanya kepada Ibnu Sayyad, apakah yang engkau lihat? Dia menjawab, saya melihat singgasana di atas air, dia kata. Okey. Rasulullah SAW bersabda, engkau melihat singgasana iblis di laut, dan apa lagi yang engkau lihat? Dia menjawab, saya melihat dua orang yang jujur dengan seorang pendusta, atau dua orang pendusta dengan seorang yang jujur. Sudah pening. Perempuan dengar pun pening lah cerita ni. Baik. Kemudian Rasulullah bersabda, fikirannya sedang kacau bilau, tinggalkanlah ia. Baik. Cerita Ibnu Sayyad. Ibnu Umar menceritakan dalam satu version yang berbeza, yang lain lah, bukan berbeza, yang lain. Setelah itu Rasulullah berserta dengan seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab, pergi ke kebun tamar yang di sana terdapat Ibnu Sayyad. Baik. Baginda berjalan perlahan kerana ingin mendengar sesuatu dari Ibnu Sayyad. Sebelum Ibnu Sayyad mengetahui baginda, lalu Nabi SAW melihatnya sedang berbaring di atas sehelai kain miliknya yang ada tandanya. Lalu ibu Ibnu Sayyad melihat Rasulullah SAW yang sedang berlindung di balik batang pohon tamar. Mak dia pula nampak. Lantas ia berkata kepada Ibnu Sayyad, dia kata, wahai Safi, nama Ibnu Sayyad, yang sebenarnya ini adalah Muhammad SAW. Lalu Ibnu Sayyad lari. Dia lari daripada Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda,
Seandainya ibunya membiarkannya, niscaya aku akan nampak jelas tentang dirinya. Baik. Jadi ini memang Abu Zar berkata, Rasulullah pernah mengutuskan aku untuk menemui ibu Ibnu Sayyad ni. Pergi rumah dia. Ya. Baginda bersabda, tolong tanya kepadanya berapa lama ia mengandungkan Ibnu Sayyad ni. Lalu Abu Zar kata, saya pernah sebut kan? Lalu Ibnu Sayyad kata, baik. Lalu saya datang kepadanya dan menanyakan. Kemudian ia menjawab, aku mengandungnya selama 12 bulan. Wah, sudah. Abu Zar berkata, kemudian baginda menyuruh saya untuk menanyakan bagaimana ia berteriak, menangis sewaktu dilahirkan. Lalu saya kembali kepadanya dan bertanya. Mula-mula Nabi tanya, suruh Abu Zar tanya pada mak dia, berapa lama kandung Ibnu Sayyad. Bawa balik jawapan, mak dia kata 12 bulan ya Rasulullah. Kamu pergi balik jumpa mak dia, tanya, dia nangis macam mana masa dia lahir? Baik. Abu Zar pun pergi. Kemudian ia menjawab, dia menangis seperti menangisnya bayi yang sudah berusia 1 bulan. Udah. Ini masa dia lahir tapi nangis macam bayi yang berusia 1 bulan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya saya menyembunyikan sesuatu kepadamu. Dia berkata, engkau menyembunyikan bahagian depan hidung dan mulut kambing serta asap kepadaku. Kata Abu Zar, ia hendak mengucapkan ad-dukhan tetapi tidak dapat. Dia hanya dapat mengucapkan ad-dukh, separuh daripada perkataan ad-dukhan. Baik. Allahu Akbar. Dajjal ke tidak dia ni? Kematian Ibnu Sayyad. Dah mati pula Ibnu Sayyad. Kata Jabir bin Abdullah dalam riwayat Abu Daud, kami kehilangan Ibnu Sayyad pada musim panas. Kami kehilangan Ibnu Sayyad pada peristiwa Waqa'atul Hurrah, iaitu peristiwa peperangan di Madinah pada tahun 61 Hijrah. Ibnu Hajar mengesahkan riwayat di atas dan melemahkan pendapat orang yang mengatakan Ibnu Sayyad meninggal dunia di Madinah dan mereka membuka wajahnya serta mensalatkan jenazahnya. Ada 2 riwayat. Satu kata Ibnu Sayyad ni meninggal di Madinah. Orang tengok muka dia, orang salatkan jenazah dia. Riwayat itu dhaif kata Ibnu Hajar. Yang sahih kata Ibnu Hajar, ya, kami para sahabat kehilangan Ibnu Sayyad pada tahun 61 Hijrah dalam peristiwa peperangan di kota Madinah. Baik. Jadi macam mana kesimpulan hadirin mati Allah sekalian? Okey, kesimpulannya ada yang menyatakan pertama, okey, saya bawa satu pendapat dulu, dia bukan Dajjal. Pengarang kitab ni pun kata dia bukan Dajjal. Jadi kalau dia bukan Dajjal ni, dia ni siapa? Sekurang-kurangnya ada 2 pendapat. Pertama, ada yang menyatakan dia ni Dajjal kecil. Dajjal juga, tapi Dajjal kecil. Bukan the real Dajjal yang Nabi kata dia akan dibunuh oleh Nabi Isa itu. Pendapat kedua kata, tak, dia ni dukun. Tapi dia ada connection dengan Dajjal. Begitu. Okey? Baik. Ada yang menyatakan satu pendapat Rasulullah tawakuf. Maknanya Rasulullah berhenti daripada tawakuf ni, maksud kalau dalam bahasa kita, Rasulullah tidak memberikan jawapan jelas. Apakah sebenarnya Ibnu Sayyad? Kerana sebahagian kata baginda tidak mendapat wahyu menerangkan Ibnu Sayyad itu Dajjal atau bukan. Ini semua andaian, ini semua pandangan para ulama, andaian mereka. Ini pun bukanlah fix benda ni. Okey, sebab di sana masih ada lagi argumen-argumen lain. Ya. Ada yang menyatakan bahawa akhirnya diketahui dia Dajjal, begitulah. Ada yang menyatakan sebaliknya. Tetapi Umar radhiyallahu anhu pernah bersumpah di sisi Rasulullah bahawa Ibnu Sayyad adalah Dajjal dan baginda tidak mengingkarinya seperti riwayat Muslim. Okey. Sebahagian sahabat juga berpendapat seperti Umar, antaranya Jabir ibnu Umar dan Abu Zar. Baik. Abu Zar pula berkata,
Sungguh jika saya bersumpah 10 kali bahawa Ibnu Sayyad adalah Dajjal, lebih aku sukai daripada bersumpah sekali bahawa dia bukan Dajjal. Kuat tu. Baik. Ibnu Umar pernah berkata, demi Allah dia kata, saya tidak ragu-ragu bahawa Al-Masihud Dajjal adalah Ibnu Sayyad. Ibnu Umar, perempuan kenal Ibnu Umar siapa? Anak kepada Sayyidina Umar, antara periwayat hadis Nabi SAW, antara sahabat yang besar namanya, pemelihara ilmu, orang yang paling selamat ketika berlaku fitnah. Dia kata apa? Saya tidak ragu-ragu, pasti bahawa dia adalah Ad-Dajjal. Baik. Jadi perempuan nak ambil dia Dajjal ke bukan? Saya baca satu riwayat. Ibnu Umar pernah bertemu Ibnu Sayyad di satu jalan di kota Madinah. Lalu Ibnu Umar mengucapkan kata-kata yang menyebabkan Ibnu Sayyad marah dan berlakulah kekecohan di situ. Okey. Lantas Ibnu Umar lari pulang bertemu dengan Hafsah dan bercerita, ya, sedang apa ni, lantas Ibnu Umar datang kepada Hafsah sedang berita itu telah sampai kepadanya. Kemudian Hafsah berkata kepadanya, mudah-mudahan Allah memberimu rahmat. Apakah yang engkau harapkan dari Ibnu Sayyad? Kakak dia marah. Hafsah marah Ibnu Umar. Ma turidu minhu, kamu nak apa daripada dia? Tidakkah engkau tahu bahawa Rasulullah bersabda sesungguhnya dia keluar dari kemarahan yang dibencinya? Jadi Dajjal ni dia keluar. Ini yang masalah ni. Sebab di sini sekian. Okey. Dia masa tu badan dia membesar. Jadi bila badan dia membesar, Ibnu Umar tengok takutlah. Ibnu Umar buat dia marah, tiba-tiba jadi besar. Tu lari jumpa kakak dia. Kakak dia kata, kamu nak buat apa lagi daripada dia? Kamu nak apa lagi? Ya, Nabi dah bagi tahu dia akan keluar daripada kemarahannya. Macam Hafsah isyarat dia tu adalah Dajjal. Dalam satu riwayat lain, Ibnu Umar berkata, aku pernah bertemu Ibnu Sayyad 2 kali, dia kata. Setelah saya bertemu yang pertama kali, saya bertanya kepada beberapa orang, apakah anda mengetahui bahawa dia itu Dajjal? Ibnu Umar memang confident. Dia kata, korang tahu tak Ibnu Sayyad tu Dajjal? Ibnu Umar kata. Jawabnya tidak. Dia kata, semua berkata anda berdusta. Demi Allah, dia kata, sebahagian kamu telah memberitahu kepadaku bahawa dia tidak akan mati sehingga menjadi orang yang paling banyak harta dan anaknya. Dia akan jadi orang yang paling banyak harta dan anaknya. Sudah. Baik. Allahu alam. Lantas kami berbincang-bincang mengenai hal itu, kemudian kami berpisah. Kemudian bertemu lagi sedangkan sebelah matanya telah buta. Dia mula-mula tak buta. Ya, mula-mula tidak buta tapi lastnya matanya buta. Lalu saya bertanya, sejak bilakah mata anda buta? Dia menjawab, la adri, aku tak tahu. Saya bertanya, apakah anda tidak tahu padahal mata itu berada di kepala kamu sendiri? Marah Ibnu Umar. Dia berkata, jika Allah menghendaki, dia menciptakan yang demikian pada tongkatmu. Apa Ibnu Sayyad balas? Ibnu Sayyad ni buat tongkat masa tu. Dia kata, kalau Allah kehendaki, Allah akan cipta matamu di tongkat aku. Tuan-tuan pernah tengok mata dekat tongkat? Tak pernah? Tak pernah. Tak tahulah apa yang dia tahu. Baik. Ini ada satu perkara menarik. Cuba buka surah Al-Kahfi ayat 57 dan 58.
Kita akan lalu juga ayat ni, tapi kita baca dulu pagi ni. 57 dan 58. Tak apa, nanti sekejap. Sebelum tu kita tengok satu riwayat dulu. Okey, kita tengok satu riwayat dulu. Ibnu Sayyad mendengar apa yang dibincangkan oleh orang mengenai dirinya dan dia sangat terganggu kerananya. Oleh sebab itu, dia membela dirinya dengan menyatakan bahawa dia bukan Dajjal. Dengan sanggahan bahawa entiti Dajjal seperti yang dikemukakan oleh Nabi SAW tidak sesuai pada dirinya. Dia buat satu argument lah. Dia kata, kalau aku Dajjal, Nabi cerita tentang Dajjal, tapi sifat yang Nabi cerita tentang Dajjal tak ada pada diri aku, kata Ibnu Sayyad. Okey? Baik. Jadi, kisah yang masyhur adalah kisah yang saya pernah ceritakan, pertemuan Ibnu Sayyad dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini masa Nabi dah wafat. Dalam perjalanan nak pergi Mekah tu. Kan? Dia masuk Islam, dia ada anak dan sebagainya. Jadi pada masa itu Abu Sa'id pun menyatakan betul jugalah. Dia kata, kalau kamu Dajjal takkan kamu besar di Madinah. Sedangkan Nabi kata Dajjal tak boleh masuk Mekah Madinah. Kalau kamu Dajjal takkan kamu ada anak. Sedangkan Nabi kata Dajjal ni mandul. Kalau kamu Dajjal takkan kamu masuk Islam. Gitu. Tapi bila simpati itu telah datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri, beliau kata apa? Beliau kata, ditanya kepada bukan ditanya, tiba-tiba Ibnu Sayyad keluar satu statement. Tapi begini dia kata, apa dia? Tapi aku tahu, aku kenal Dajjal, dia kata, dan aku tahu di mana dia dilahirkan dan kat mana dia sekarang. Kata Ibnu Sayyad. Jadi adakah Abu Sa'id nak simpati lagi dengan dia bila dia kata macam tu? Ya? Sudah pasti tidak. Ya, bahkan ada yang riwayat yang menyatakan jika engkau dipilih untuk menjadi Dajjal, adakah engkau nak terima? Dia kata aku sama sekali tidak akan menolaknya. Okey, kita buat kesimpulan. Hadirin mati Allah sekalian. Panjang dah cerita Ibnu Sayyad. Okey. Baik. Secara umumnya seperti mana saya katakan tadi, ya, bahawa ulama khilaf, sahabat pun berbeza pandangan. Ada yang menyatakan dia Dajjal, ada yang menyatakan dia bukan Dajjal, ada yang menyatakan dia Dajjal daripada Dajjal-Dajjal yang ada. Baik. Secara umumnya tidak ada pendapat-pendapat yang menyangkal di kalangan sahabat yang menyangkal pendapat-pendapat Ibnu Umar yang menyatakan dia Dajjal. Okay. Hanya ada beberapa riwayat-riwayat yang menunjukkan para sahabat berada dalam kekeliruan. Boleh jadi dia Dajjal, boleh jadi dia tidak. Sekalipun kalau betul dia Dajjal, okay, sudah pastilah akan ada kekeliruan tentang diri dia. Sebab apa? Sebab dia tu pendusta. Jadi kalau maknanya betul Ibnu Sayyad ni memang Dajjal, sudah pasti memang akan ada kekeliruan. Ya, sebab dia ni kaki dusta. Dia ni pendusta. Baik. Di kalangan para ulama juga mereka berbeza pandangan. Ada yang menyata dia Dajjal, ada yang menyata dia bukan Dajjal. Okey. Pandangan saya yang saya pilih secara peribadi, saya tak suruh ikut. Kalau nak terima, terima. Kalau tak terima pun tak apa. Okey. Dia Dajjal. Itu pandangan saya. So pandangan saya, dia Dajjal. Itu pandangan saya. Tetapi Dajjal dengan Ibnu Sayyad berbeza. Lagi keliru. Okay. Kalau tanya saya, dia Dajjal. Tetapi pandangan saya, Dajjal dan Ibnu Sayyad berbeza. Allahu'alam. Sebab Ibnu Sayyad memang ada anak. Maksudnya Ustaz, kalau Ustaz kata Ibnu Sayyad itu Dajjal,
Tetapi bukan Dajjal Ustaz cakap tadi. Ya. Maksudnya adakah disebabkan tidak ada sifat pemusnah dalam diri Ibnu Sayyad tu ataupun macam mana? Dia Dajjal ni Nabi pernah cirikan ciri-ciri dia. Dan ciri-ciri itu tak ada pun pada Ibnu Sayyad. Tetapi Nabi sendiri pergi menyelidiki siapa Ibnu Sayyad. Adakah dia Dajjal atau bukan. Tapi lama Umar... Jadi masa itu, jadi ketika tu bila Nabi menyiasat Ibnu Sayyad itu, adakah dapat conclusion dia yang mengatakan dia adalah Dajjal, sehingga bila daripada riwayat ke macam mana yang menyebabkan Ustaz mengambil pendapat mengatakan dia adalah Dajjal. Macam mana tu Ustaz? Nabi tidak memberikan jawapan yang Nabi tak clarify perihal Ibnu Sayyad. Nabi clarify dekat Umar, jika dia Dajjal, kamu tidak akan boleh membunuhnya. Memang tak boleh bunuh. Sebab dia mati macam mana? Dia mati itu bila dia bertemu dengan Nabi Isa, dia mencair. Lalu binasa. Kalau dibiarkan dalam hadis pun disebutkan dalam hadis, disebutkan kalau dibiarkan dia akan binasa sendiri bila berhadapan dengan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa nak bagi saksi kepada penduduk di atas muka bumi ni, Nabi Isa tikam dia, cucuk dia mati dan nampak darah pada hujung tombak Nabi Isa dalam hadis. Itu berlaku di gerbang Lud, di kota Lud di Israel hari ini. Okey. Tapi Nabi kata kalau dia bukan Dajjal, kamu tak ada point nak bunuh dia. Tak ada sebab lah untuk apa bunuh dia. Begitu. Tapi perihal tindak tanduk Nabi di Madinah menunjukkan seakan Dajjal ada di kota Madinah. Antaranya bicara Nabi kepada para sahabat tentang Dajjal dalam sebuah pohon tamar. Nabi berbicara seakan-akan Dajjal sedang dengar dan intip. Okey. Baik. So Dajjal ke bukan? Ustaz, Ustaz cakap yang Ibnu Sayyad tu physically dia bukan Dajjal, tapi maksudnya ada something yang boleh possess masuk dalam dia. Ya. I mean another maksudnya Ibnu Sayyad tu dia punya physically dia bukan Dajjal. Ya. Maksudnya Dajjal yang Ustaz kata yang daripada pulau tu dah lepas, tapi dia berkebolehan untuk possess masuk dalam badan seseorang ke macam mana? Is it like that? Yang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia ulas kenapa hadis Dajjal berada di pulau itu tidak dimuatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya. Okey. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, ini berkemungkinan bahawa Al-Imamul Bukhari berpandangan bahawa Dajjal tidak lagi berada di pulau. Sebab Imam Bukhari ni bila muatkan hadis dalam sahihnya, dia akan muatkan hadis yang menjadi pandangan dia. Boleh faham Imam Bukhari kalau dia ada hadis sahih pun, tapi hadis sahih itu dia tak pilih sebagai pandangan dia, dia tak akan muatkan dalam hadis, dalam kitab dia. Okey. Sebab itu orang yang baca Sahih Bukhari dia akan faham cara Al-Imam Al-Bukhari letak hadis. Okey? Baik. Jadi kata Imam Ibnu Hajar bahawa Imam Bukhari berpandangan bahawa tak ada dah. Dajjal ni dah tak ada kat pulau. So kalau tak ada kat pulau, kat mana? Kalau orang yang menerima dia dah tak ada di pulau, maka nak terima dia di mana? Kena balik kepada riwayat zaman Nabi yang paling kuat Ibnu Sayyad. Jadi Ibnu Sayyad mati. Ibnu Sayyad mati, Dajjal mati tak? Soalan saya, Ibnu Sayyad tu mati tak? Katalah kita ambillah riwayat yang kata dia mati di Madinah. Tapi ada riwayat kata orang tak jumpa dia hilang pada peristiwa tahun 61 Hijrah tu. Tapi kalau kata dia mati, Dajjal mati tak? Dajjal tak mati, Dajjal still ada lagi sehingga ke hari ini. Maka di mana dia? Dia macam ni lah. Siapa pun dia, kat mana pun dia, kita tak boleh buat apa-apa. Itu pertama. Kalau kita tahu pun, pertama kita takkan tahu pun. Kalau pun kita tahu, kita tak boleh buat apa-apa. Kita nak buat apa? Umar pun tak boleh buat apa dengan dia. Ya, Umar nak bunuh dia pun tak boleh.
Fitnah dia, Nabi sifatkan tak boleh sekat. Kerana dia ada jentera-jentera yang begitu bagus untuk buat kerja dia. Fitnah dia. Tetapi kita hanya boleh mohon, berlindung, doa untuk selamat daripada fitnah dia. Baik, itu pun yang Nabi SAW ajar kepada kita. Baik. Yang pentingnya apabila kita membaca surah Al-Kahfi ini, kita mesti ketahui bahawa siapa Dajjal tak penting, di mana Dajjal tidak penting. Kita sedang berjalan ataupun kita sedang hidup dalam keadaan fitnah dia sedang berlaku. Itu yang hakikat realiti dia. Baik. Apa fitnah yang dia akan bawa? 4 benda yang ada dalam surah Kahfi. Akidah, ilmu, harta, kekuasaan. Okey. Kita pelik tak satu dunia boleh ikut satu sistem politik yang dicipta oleh beberapa individu. Contoh dalam dunia ni, sebutlah negara apa pun, banyak negara bertuhankan demokrasi, ada setengah negara bertuhankan sosialis. Itu je sistem politik yang ada. Mana sistem politik Islam kita? Tak ada kan? Dahsyat tak? Macam mana dia buat? Macam mana dia boleh atur? Macam mana ada individu yang boleh mengatur bahawa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik? Jadilah macam negara kita lompat sana lompat sini. Gitu. Dahsyat. Macam mana satu dunia hanya beberapa buah negara sahaja boleh tunduk kepada sistem keuangan yang sama walaupun semua orang tahu sistem keuangan itu adalah sistem yang mengikat manusia dengan riba, betul? Tapi satu dunia terima penubuhan central bank dan diikat dengan bank pusat. Betul? Siapa pernah kerja bank tahulah. Sebab tu orang tengok cerita rompakan bank, mana ada orang tengok cerita rompak bank dia sokong bank, ada? Semua sokong perompak. Dahsyat tak? Dahsyat. Ini kerja, nanti kadang orang buat kesimpulan saya kata kerja Dajjal pula. Nanti dah ada orang kata saya kata tak apalah. Yang pentingnya kita baca surah Al-Kahfi. Fahamkan surah ni, insya-Allah kita akan dapat lihat satu. Contoh, ada beza tak orang hidup dengan terikat dengan hutang bank dengan tidak terikat dengan hutang bank? Ada beza tak? Ada beza. Ada beza orang hidup dengan buat rumah cash dengan hidup pinjam bank. Saya pun tak terlepas. Nak kenderaan macam mana? Nak beli cash, mana ada duit nak beli cash? Beli hutang. Contoh. Itu. Dan setuju atau tidak, sistem pinjaman ini kadang-kadang memberikan jalan kepada seseorang manusia untuk bermewah di luar kemampuan dia. Setuju? Setuju. Fitnah apa? Fitnah harta. Ya. Fitnah harta. Kita sedang hidup dalam situasi itu. Kalau kita bincang fitnah kekuasaan, percaturan politik, itu semua adalah benda-benda perkara-perkara yang sebab itu fitnah dia kita tak dapat nak elak. Tak boleh elak, hanya boleh berlindung, berdoa moga kita diselamatkan daripada fitnah tersebut. Itu saja. Okey, baik, insya-Allah. Jadi apa poin dia? Poin dia, perempuan sekalian, terpulang kepada perempuan sendiri nak menyatakan Ibn Sayyad tu Dajjal atau bukan. Begitu. Kalau perempuan kata dia Dajjal, Dajjal lah dia. Kalau perempuan kata bukan, bukanlah. Tapi at the end yang kita perlu tahu, Nabi telah sebutkan at the end Dajjal akan muncul. The real Dajjal itu dengan fizikal dia yang sebenar akan muncul juga akhirnya. Okey. Macam mana dia muncul? Dia muncul kerana kemarahan. Nabi sebut dalam hadis pun, dia muncul kerana kemarahan.
Kalau kita tengok dalam kronologi akhir zaman, bila dia muncul ketika Islam menang dan menguasai kota Eropah. Ketika Islam disebutkan kota Konstantinopel ni negara-negara wilayah-wilayah yang diterajui oleh pemimpin-pemimpin kaisar, iaitu pemimpin beragama Kristian. Eropah kan? So Islam menang menguasai wilayah itu, dan masa itu dia tak boleh tahan kemarahan dia dan dia muncul, dan tak lama lepas itu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Baik. Jadi dia akan muncul jugalah. Daripada mana dia muncul tu wallahu alam, that time kita akan tahu. Dia pun tak tahu Nabi Isa turun, dia pun tak tahu perkara gaib. Tengok-tengok dia nampak ada Nabi Isa dah ada. Dan dia lari daripada Nabi Isa, dia lari ke kota Lud, dan Nabi Isa buru dia di sana dan dia mati di kota Lud. Selepas dia mati, kita akan berperang dengan tentera dia sebagai jihad terakhir untuk umat Islam. Siapa tentera dia? Yahudi. Nabi sebut. Ya, Nabi menyifatkan tentera Yahudi adalah tentera Dajjal. Fayaftahuhullah, Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Maka berakhirlah jihad umat Islam sebelum kiamat. Baik. Jawab soalan. Boleh dikatakan jasad Dajjal boleh berpindah kalau kita ikut pendapat Ibn Sayyad itu adalah Dajjal. Ya, sahabat yang menyatakan, ini bukan saya kata ya. Sahabat-sahabat yang menyatakan Ibn Sayyad itu Dajjal, Ibnu Umar, mesti dia tahu Dajjal tu akan ada sampai zaman Nabi Isa turun, betul tak? Mesti dia tahu. Okey. Jadi wallahu alam, ini mungkin salah satu daripada pendapat mereka lah. Maksudnya ya, sebab Ibnu Umar pun tak pernah tarik balik kenyataan itu, sebab Ibnu Umar tahun kehilangan Ibnu Sayyad 61 Hijrah, Ibnu Umar masih ada. Ya. Baik. Anak-anak Ibn Sayyad, tidakkah mereka membela ayah mereka, kata dia bukan Dajjal? Ini juga soalan yang menarik, tapi kita tak dapat satu maklumat yang jelas. Sebab anak dia Umarah ni tabi'in dan periwayat hadis, guru kepada Imam Malik. So dia tahulah ayah dia Ibn Sayyad, dia tahu ayah dia orang kata Dajjal. Okey. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh kuatkan suara? Sudah. Suara okey? Okey. Macam mana dengan puak Zionis boleh documented segala agreement mereka dari dulu sampai sekarang lagi, sedangkan dulu tidak ada teknologi internet lagi. So mungkin ini adalah assistant dari Dajjal dan puak-puak lah. Puak-puak. Okey. Wallahu alam. Berkemungkinan. So Dajjal ni dia akan buat kerja untuk merosakkan manusia dalam 4 perkara ini. Akidah, ilmu, harta dan kekuasaan. Akidah rosak tak? Perempuan tahu tak bahawa ada anak-anak muda kita berakidahkan akidah K-pop? Tahu tak? Tahu K-pop? Korea. One World Religion. One World Religion, satu. Saya dapat satu kes seorang budak depressed, budak muda, educated, umur 20-an, budak perempuan, depressed. Why? Dia kata dia kena blast dalam grup etis. Etis ni bukan etis tak ada agama tu, etis ni kumpulan K-pop. Kumpulan K-pop, nama kumpulan tu etis. Okey. Dia entah apa dia buat, entah ada kesilapan apa semua, tak support ke apa, dia kena blast. Dia kena dalam dia kena nilah, dia kena blame dalam grup. Depressed. Okey. Seruan kepada grup-grup tu, dia kan ada Korea tu kan ada grup BTS, ada grup 80s, ada grup apa. Dia ada kumpulan dia tau. Dia ada grup dia, kita tak tahu. Perempuan tak masuk, budak-budak muda masuk. Majoritinya perempuan. Lelaki tak peduli, saya tak peduli pun. Kumpulan-kumpulan tu, Korea, benda nyanyi pun tak faham. Tengok. Ya. Seruan mereka itu berakhir dengan seruan akidah. Apa maksudnya? Kosongkan pemikiran anda, kosongkan minda anda, melainkan
kumpulan K-pop tersebut. Itu yang dah jadi ke Indonesia, dan terang-terangan akidah dia akidah BTS, kumpulan Korea tu. Itu berlaku dan sedang berlaku, kita tak tahu. Tapi itu sedang berlaku. Kita layan cerita Korea saja. Kita tengok cerita Korea, kita layan filem lah, layan movie. Budak-budak muda layan sampai ke tahap macam tu. Dia punya situasi. Dia rosakkan manusia dengan akidah. Bab rosak dengan syirik, one world religion, kesamaan agama apa semua ni tak usah cakap lah. Okey, satu. Macam mana dia rosakkan kita dengan harta? Seperti mana yang saya cerita tadi. Ya, sebab tu dalam surah Al-Kahfi kita jumpa kisah dua orang pemuda dengan dua buah kebun. Kenapa dua buah kebun? Kita akan cerita nanti puan-puan insya-Allah. Kenapa tak satu buah kebun? Kenapa dua buah kebun? Kenapa ada sungai di kebun itu? Okey, semua ada isyarat-isyarat yang Allah nak sampaikan kepada kita. Gitu. Dia rosakkan manusia dengan sistem keuangan. Sebab tu wallahu alam lah. Kalau kita mampu membezakan mana keperluan, mana tidak keperluan, insya-Allah kita akan selamat daripada fitnah itu. Kan? Tapi kalau kita tak boleh nak membezakan dan kita lebih kepada bersungguh-sungguh mendapatkan kemewahan, apatah lagi di luar batas. Sebab pinjaman, ya ada perbahasan pada pinjaman, tetapi pinjaman mengizinkan seseorang mengambil di luar batas kemampuan dia sebenarnya. Jadi apa jadi sistem keuangan seseorang akan rosak. Sistem keuangan diri dia akan kucak-kacir. Bila kucak-kacir, dia akan mengundang kepada masalah-masalah yang lebih besar. Okey. Bab ilmu lagi dahsyat. Okey, yang ni saya tak nak ceritakan dulu. Yang keempat, kekuasaan. Bagaimana dia merosakkan manusia dengan fitnah kekuasaan. Ini puan-puan boleh nampak sebenarnya. The reality dia macam mana, siapa yang ada kuasa, maka bagaimana dia boleh melakukan segala perkara kerana dia punya kuasa. Tak payah jadi kuasa, tak payah ada kuasa pun tuan-tuan, jadi VIP cukup, boleh pergi solat Jumaat. Kes baru kan, imam pun komplain, imam pun tak payah komplain lah, diam saja. Ada benda dalam dunia ni yang kita diam lebih baik daripada kita bersuara, kan? Ini semua adalah fitnah kekuasaan. Empat fitnah ini akan diterangkan, akan dijelaskan dalam surah Al-Kahfi. Baik, ada soalan perempuan sekalian? Minggu depan kita masuk surah Al-Kahfi insya-Allah. Kita dah kenal Dajjal ni. Tak kenal pun, kenal fitnah dia. Cukup. Yang pentingnya dia ada, dia buat kerja, dia buat fitnah, kat mana, di mana, siapa, not important. Sebab kalau ada pun tak boleh nak tahu, kalau tahu pun tak boleh buat apa. Begitu. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz, tanya sikit. Assalamualaikum. Ya. Kalau Ustaz kata tadi satu movie yang in 1970s tu, yang Omen tu, that mean yang dia ada tulis kat kepala dia yang 6666 something. Itu nombor julukan Dajjal, wallahu alam. Certain pihak katakan that is just conspiracy theories lah. Tapi itu adalah nombor yang sering menjadi julukan Ad-Dajjal, dan nombor tu kalau kita tengok pada logo-logo, banyak logo Google, logo Disney, semua ada nombor 666 tu kalau kita perasan lah. Cuba tengok logo Google yang kita sedang guna ni. Nampak tak 666? Apa pakai komputer, laptop, nampak tak logo Google bulat tu? Dia nampak tak 3 huruf 6? Tapi tu lah, saya ingat saya movie tu memang ingat, tapi dia panggil Omen, dan dekat Omen tu dia ada tu printed out 666 tu. Ya, Dia menceritakan sebiji macam mana riwayat yang Ustaz cerita tadi tu. So dia orang buat ini dia reflecting kata Omen tu Dajjal lah ya. Cerita tu dia seiring dengan cerita tentang Antichrist ataupun Dajjal dalam New Testament. Kerana dalam New Testament memang mengaitkan Dajjal dengan 666 tu. Dan dalam New Testament menyatakan Dajjal akhirnya akan muncul sebagai seorang politician yang berkuasa. Itulah saya cakap bahawa kalaupun kita tahu siapa
Yang pastinya tak ada siapa yang boleh memastikan 100%. Kalaupun dia seseorang itu dia buat kajian, dia kata fulan bin fulan bin fulan, mungkin betul, mungkin salah. Begitu. Jadi pun sekalipun betul, dia tak boleh buat apa-apa juga. Nak buat apa? Kalaulah kata Dajjal tu Presiden Amerika, nak buat apa dengan Presiden Amerika? Tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Paling kuat pun orang boleh lempar kasut ya dekat bush dulu tu je. Lebih pada tu tak boleh buat. Jadi begitu. Jadi that's reality dia. Yang pentingnya macam mana kita nak selamat daripada fitnah dia. Itulah. Okey, macam kata tadi Abu Sayyad meninggal. Ibnu Sayyad, ya. Ibnu Sayyad. Jadi sekarang ni Dajjal memang dia Allah long life lah ya. Memang dia long life, dia punya usia dia panjang. Jadi in that case dia punya scenario dia ni kita nak kata macam tadi lah one of the question kata dia ni berpindah figure. Maksudnya berpindah. Ada pandangan begitu, tidak dinafikan. Sama ada mereka berpandangan dia ni berpindah figure ataupun dia boleh berubah, tu ya. Kalau base kepada pendapat Ibnu Sayyad Dajjal lah. Kalau pendapat Ibnu Sayyad bukan Dajjal, Dajjal tu ada satu je lah. Duduk kat mana, entah duduk kat pulau lah kot. Tak keluar-keluar lah sampai ke hari ni. Macam tu lah. Jadi benda ni kalau nak bincang dia akan jadi macam ada, ialah bila orang kreatif dia akan tanya kalau duduk kat pulau siapa pula bagi dia makan, sudah. Jadi panjang lagi ceritanya. Jadi sebab tu base kepada pandangan yang menyatakan Ibnu Sayyad itu Dajjal yang dimutlakkan oleh certain sahabat, maka mungkin dia boleh berpindah figure atau mungkin dia boleh berubah lah. Allahu'alam. Ustaz sebut tadi pulau kan, tadi anak saya ada dengar juga. Jadi dia macam dia kata ini this one youngsters lah ya. So actually dia berada dekat Bermuda Triangle. That's reasons why people benda tu semua siapa yang lalu hilang. Tak ada kaitan. Sebab kalau pun berada di pulau, ada riwayat yang menjelaskan dia berada di Bahrul Iraq. Pulau tu berada di Laut Iraq. Itu bahkan Nabi menyatakan dia bukan di Laut Syam, bukan di Mediterranean, bukan di Laut Arab, bukan di Laut Yaman. Tapi dia berada di Bahrul Iraq, Laut Iraq. Itulah. Okey. Baik, tadi ada Puan Azni angkat tangan. Siapa pula figure Ibnu Sayyad zaman sekarang? Wallahu a'lam. Baik. Siapa pun Dajjal, one thing for sure, kita memang sedang hidup dalam fitnahnya. Ya, sebab itu Nabi peringatkan kepada kita. Sebab itu Nabi minta kepada para sahabat, kita semua supaya doa Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal setiap kali sebelum kita memberi salam dalam solat. That is a last doa sebelum kita menutup solat kita. Every time. Okay. Baik. Kalau kita amal, insya-Allah tambah dengan surah Kahfi ni lama-lama, insya-Allah Allah akan buka pengetahuan pada kita, insya-Allah. Itu. Okey, satu konsep. Ya. Dia tak boleh marah. Dia tak boleh marah. Jadi kalau kata kita bersatu, maksudnya dari segi kita berbalik pada pangkat Islam dan yes, betul. Itu yang cepatlah dia akan keluar. Itu yang dia marah tu. Segala plan dan perancangan dia fail, gagal. Jadi dia nak buat fitnah akidah, nak rosakkan akidah umat Islam, tak jadi. Gitu. Dia buat sistem macam-macam apa semua, tak jadi. Hancur semua. Jadi sistem politik pun hancur. Dia buat sistem, dia create sistem ni, tiba-tiba muncul watak Al-Mahdi yang menyatukan balik Islam di bawah sistem khilafah. Hancur. Itu akhirnya at the end dia akan marah. Okey, baik. Ibnu Sayyad pernah berjumpa Ibnu Sa'id dan tanya adakah dia Dajjal, sedangkan Nabi kata Dajjal tak boleh masuk Mekah, Madinah. Abu Sa'id. Ya, betul. Nabi kata Dajjal tidak boleh masuk Mekah dan Madinah. Nabi sebut begitulah. Dajjal tidak boleh. Dajjal ni Nabi sifatkan dia akan pergi, dia akan merayap seluruh dunia dalam masa 40 hari kata Nabi.
Okey, kecuali Mekah dan Madinah. Kecuali Mekah dan Madinah. Itu yang Ibnu Sayyad kata, kalau aku Dajjal, macam mana aku boleh masuk Madinah sedangkan aku lahir dan juga aku besar di Madinah? Siapa boleh jawab? Ustaz, yang Ustaz kata, Ustaz, Ya. yang Ustaz kata yang aku lahir dan besar di Madinah, itu mungkin masa zaman dia lahir dan dibesarkan di Madinah tu. Tapi bila dia dah berfungsi sebagai Dajjal sebenarnya yang akhir zaman kita ni nanti, baru dia tak, saya tak tahulah, mungkin begitu keadaannya. Mungkin bila dia dah menjadi dalam bentuk dia yang sepatutnya, Masya Allah. sebagai Dajjal tu baru dia boleh masuk, dia tak boleh masuk Kota Mekah atau Madinah. Saya tak tahulah, mungkinlah macam gitu agaknya Ustaz. Ya, itu antara pandangan yang boleh kita pertimbangkan ada kebenarannya. Ya, saya setuju. Itu mungkin dia punya kebenaran ni. Sebab macam ni, bila Nabi kata dia tak boleh masuk Mekah Madinah, tindak tanduk Nabi juga ketika bicara tentang Dajjal seperti seakan menyuruh. Dalam peristiwa di kebun tamar tu, Nabi macam duk tengok kanan, duk tengok kiri, kadang Nabi tinggikan suara, kadang Nabi macam berbisik seakan Dajjal ada di kota Madinah. Dan Nabi juga pernah memberi hint bahawa Dajjal ini adalah satu entiti sifat yang ingin kerosakan, ingin keburukan berlaku di kota Madinah. Begitu. Wallahu alam, segala perkara berkemungkinan. Okey, benda boleh kaji, boleh bahas sebab ada nas, sebab Nabi SAW sebutkan, mustahil Nabi SAW sebutkan satu perkara yang sekadar Nabi sebut tanpa ada apa-apa, ya. Jadi wallahu alam, insya-Allah kita mungkin akan dapatlah petunjuk sedikit demi sedikit kebenaran, ya, dalam usaha kita untuk memohon perlindungan daripada fitnah ad-Dajjal. Itulah insya-Allah. Wallahu alam. Kena sampai sini dulu sebab nak azan asar dah, insya-Allah. Ya, jadi mudah-mudahan insya-Allah semoga Allah merahmati usaha kita dan insya-Allah minggu hadapan ya kita akan bermula dengan ayat yang pertama surah Al-Kahfi insya-Allah. Wallahu alam. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.